Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum. Pengusaha tadika di negeri ini perlu mematuhi garis panduan prosedur operasi standard SOP yang disediakan oleh Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak. Menterinya Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah berkata, dalam SOP berkenaan, peranan pengusaha, pentadbir institusi pendidikan awal kanak-kanak, ibu bapa dan guru-guru diberikan penekanan bagi memastikan keselamatan kanak-kanak. Semua ini dilakukan agar pematuhan anak-anak akan dapat patuh kepada arahan yang diberi oleh guru. So dengan itu saya ingin ucapkan tahniah kepada operator dan juga guru-guru. It's a lot of work, banyak kerja yang perlu dijalankan, pengubahsuaian perlu dibuat supaya anak-anak kita nanti akan selamat. Kaki tangan juga akan selamat dan begitu juga dengan ibu bapa yang menghantar anak-anak ini. Beliau ditemui pemberita selepas melawat Tadika Astana Miri sempena pembukaan semula Tadika di Sarawak hari ini. Jelas Datuk Seri Hajah Fatimah dengan adanya SOP yang telah disediakan itu serta komitmen daripada pengusaha dan pentadbir Tadika dan juga Taska, ibu bapa tidak perlu risau tentang keselamatan anak-anak mereka, malah keselamatan dan kebajikan anak-anak adalah menjadi keutamaan semua pihak. Untuk rekod, terdapat 2,865 tadika di seluruh Sarawak dengan 78,225 kanak-kanak, 5,400 guru dan 3,758 pembantu guru. Daripada jumlah itu, sebanyak 2,385 atau 83.4% tadika mula beroperasi hari ini. Bagi Taska pula, kebanyakannya sudah beroperasi pada 30 Jun lepas. Pembukaan semula operasi prasekolah dan tabika di Sarawak yang bermula hari ini berjalan lancar. Selepas lebih 3 bulan tidak beroperasi, kanak-kanak nyata teruja ke sekolah dalam suasana baharu termasuk pemakaian pelitup separuh muka. Bagi guru tabika kemas Gita Laut di Kuching, Selina Saleh, perasaan teruja berbau kuatir pasti dirasai kanak-kanak, ibu bapa dan tenaga pengajar. Bagaimanapun, dengan kes COVID-19 yang semakin terkawal, pembukaan semula sekolah diyakini berjalan lancar berpandukan prosedur operasi standard SOP ketat yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Kita sediakan hand sanitizer, sediakan mask, sediakan untuk pengimbas suhu dan juga kita sediakan tentang risalah bahayanya jangkitan COVID-19 ini. Bagi kanak-kanak yang tidak ke sekolah, guru-guru mereka akan menghantar kerja rumah melalui aplikasi WhatsApp kepada ibu bapa. Tujuan kami nak hantar anak kami ke sekolah adalah supayanya belajar sebab di rumah mungkin sebagai ibu bapa untuk mengajar adalah masa adalah terhad. Mas, jangan pegang kawan-kawan. Jangan pegang muka. Jangan pegang hidung, jangan pegang mata. Cuci tangan, kaki. lagi jarak 1 meter. Dalam pada itu, Timbalan Pengarah Unit Pendidikan Awal Kanak-kanak Kemas, Eni Liao memberitahu bukan saja melaksanakan SOP tetapi Kemas turut menyediakan tenaga pengajar dengan norma baharu proses pembelajaran. Kemas mempunyai SOP kami sendiri yang telah pun diedarkan dan juga diguna pakai di semua tabika dan taska kita. Kru RTM turut berkesempatan meninjau suasana prasekolah Sekolah Kebangsaan Semerah Padi di Kuching di mana seramai 28 orang kanak-kanak 5 dan 6 tahun memulakan pembelajaran mereka selain 3 orang dari Sekolah Pendidikan Khas. Menurut guru besarnya, Jeffrey Haji Sadi, proses pembukaan semula sekolah berjalan dengan lancar kerana ibu bapa dan anak-anak mereka faham dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Sementara itu di Limbang, ibu bapa yang mempunyai anak kecil mampu menarik nafas lega kerana dapat menghantar anak-anak mereka ke Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika milik Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas hari ini.
Ibu bapa yang ditemui kru berita RTM Limbang nyata berpuas hati dengan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Setelah saya melihat, sebab semalam saya ada turun ke sekolah juga untuk kita buat simulasi pembelajaran bersama dengan guru. Jadi kita lihat SOP yang telah disediakan oleh guru pun kita nampak dah ada persediaan di pihak sekolah itu sendiri. Saya merasa gembira, lega sebab setelah beberapa bulan tidak bersekolah, anak pun dah rasa boring. Memang rasa hati memang nak ke sekolah lah. Jadi saya rasa gembira. Sekarang dia boleh belajar seperti biasa. Sebelum ni fikir macam tak nak hantarlah sekolah. Sebab risau jugalah kesihatan anak kan. Tapi fikir-fikir balik pun, kita dah ada peraturan pun. Tengok sendiri dekat sekolah, okeylah. Dah boleh buka sekolah pun okeylah. Ibu bapa juga yakin SOP tersebut membolehkan anak-anak mereka belajar dengan selesa dalam persekitaran yang selamat. Majlis Perbandaran Sibu MPS memandang serius wabak rabies berikutan 2 kematian yang dicatatkan di Sibu. Pengerusi MPS Clarence Ting memberitahu kerjasama orang ramai amat penting supaya tidak membiarkan anjing peliharaan mereka berkeliaran di luar rumah. There are 2 deaths from rabies already. COVID, we have no death. And that is why I urge the people in Sibu to take this thing very seriously, because this disease is killing people, and this death is unnecessary. Bercakap dalam sidang media di Sibu, Clarence berkata mereka yang mempunyai anjing peliharaan dinasihatkan untuk mendapat vaksinasi anti-rabies secara percuma. MPS akan menggunakan khidmat kontraktor luar bagi menangkap anjing yang berkeliaran dalam usaha memerangi rabies di Sibu. Sementara itu, satu program pemvaksinan percuma anti-rabies akan diadakan selama 2 hari bermula esok di tempat letak kereta Rizab Semula Jadi, Taman Bukit 5 dari pukul 9.30 pagi hingga 3 petang. Baik saudara, sekian sumbangan berita dari Sarawak dan kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri.